Assalamualaikum, salam sejahtera. Anda bersama BTO 23.4 Computer Aided Design sekali lagi. Hari ini kita akan bincang berkenaan dengan Introduction to 3D CAD. Topik yang akan kita bincangkan iaitu learning outcome untuk kali ini ialah understand the function of user coordinate system UCS, able to utilize the 3D viewing and navigation tools, dan akhirnya able to draw simple 3D drawing. So jom kita ke AutoCAD. Okay, baik, kita berada di dalam AutoCAD sekarang dan seperti biasa saya sangat syorkan apabila kita nak start satu drawing yang baru, kita pergi ke A ni, drawing utilities dan units, dan check sama ada ni adalah millimeters ataupun inches. Kalau anda kata inches kena tukar, kalau sekarang ni millimeters, so ok lah. So tekan macam tu. So ini adalah kita punya, saya panggil sebagai drawing canvas ataupun lebih dikenali sebagai work plane untuk kita lukis kita punya 2D drawing seperti biasa. Untuk 3D drawing kita kena tukar ke satu lagi work plane. Dia di sini bahagian setting ni kat bawah. Kat sini ada 3D basic, yang kita guna selalu ialah drafting and annotation. Kita nak kena ke 3D modeling ni. So tekan 3D modeling. So nampak tak ada banyak beza lah kan dari segi layoutnya. Tapi sebenarnya yang bezanya kat bahagian atas ni. Option dekat atas ni dia bertukar menjadi satu benda yang lain lah. Jadi sebelum kita mula memahami bagaimana kita nak lukis 3D drawing, elok saya perkenalkan kamu dengan WCS dengan UCS. Sebelum ni saya tak banyak bincangkan berkenaan benda ni. WCS ialah World Coordinate System dan UCS ialah User Coordinate System. World Coordinate System adalah yang fix, yang tak akan berubah walaupun kita rotate macam mana pun, dia still coordinate, dia absolute coordinate dia sama. UCS pula ialah coordinate system, boleh diubah mengikut keadaan di mana kita nak lukis tu. Sedikit susah untuk saya explain dari sudut kata-kata, jadi better saya tunjuk kat kamu apa perbezaan dua ni. Okay, untuk 3D plane seperti mana yang saya maklumkan tadi, yang beza sekarang ni ribet kat sini lah kan, dia dah tukar dia punya option. So kita nak, first of all kita nak cuba lukis satu cube lah, cube yang mudah supaya kita faham konsep 3D plane ni dulu. Pergi ke sini, ada unsafe view ni, kita klik kat sini dan kita tekan ni SE isometric. So dia ada banyak sisi kita boleh pandang, top, bottom dan sebagainya tu. Tapi untuk 3D kita better kita ke arah ni lah. SW maksudnya southwest isometric, SE southeast, northeast, northwest isometric. So kita guna southeast isometric. Tekan ni. Sekarang ni kita akan nampak, okey dah, dia bentuk macam ni kan. Dia bukan lagi dalam bentuk 2D plane. So, selalu kena ingat bahawa Y akan sentiasa warna hijau. Okay, Y axis akan sentiasa warna hijau, X axis sentiasa warna merah. Dan kita ada axis baru sekarang ni iaitu Z, dia sentiasa warna biru. So, kalau tak tengok benda ni pun, bila tengok warna tu, should be kita dah boleh familiar lah. Oh, okay, hijau adalah Y, merah adalah X, dan Z adalah biru. Paling penting di sini yang saya nak tekankan, satu daripada benda yang paling penting dalam kita nak draw 3D ni, kita hanya boleh lukis 2D drawing dulu baru boleh kita jadikan di 3D. Dan kita tak boleh tiba-tiba buat 3D drawing. Kita kena buat 2D dulu dan dari situ kita extrude. Extrude ni maksudnya kita panjangkan dia ataupun kita lebarkan dia menjadi 3D block ataupun 3D object. Dalam kita nak lukis 2D drawing, kita kena guna hanya X dengan Y koordinat sahaja. Kita guna Z untuk kita jadikan dia 3D object. So, tu adalah poin yang penting lah. Dalam kita nak lukis 2D drawing, kita tak guna Z. Kita hanya guna Y dengan X sahaja. Okay, so untuk permulaan ni, why not kita try dulu lukis satu cube simple. Saya akan on auto mode ni. Saya akan on juga snap mode. Paling mudah kita nak buat. So cube kita ni akan jadi 100 kali 100 kali 100 untuk cube ni lah 100 mm kali 100 mm kali 100 mm. So seperti biasa, kalau anda kata kita nak buat 2D drawing, kita gunakan sama ada ini atau kita boleh guna line lah kan. So saya nak mudah, saya guna rectangle ni. Saya tekan rectangle, saya boleh pilih lah bagaimana kita nak buat. So katakanlah saya nak buat kat sini, saya tarik. Dan daripada kita nak cari dia punya dimension tu, sama ada kalau ini 100 mudah lah. Tapi kalau anda kata susah nak cari, kita tekan 100, tab 100.
Okay, kita dapat kita punya square dekat sini. Kita nak jadikan dia menjadi 3D cube macam mana? Mudah saja. Dekat sini ada istilah press pull. Dia ada extrude juga, ada box semua ni, tapi yang paling mudah sekali kita guna press pull. Ni kita terus tarik je daripada base. Dia tunjuk contoh macam tu kan. So kita tekan sini. Sekarang tanya select object or bounded area. So yang paling penting lagi satu dalam kita nak lukis 3D object ialah kita kena buat close drawing. Kita tak boleh buat open drawing. Macam case ni kita dah buat square kan, daripada sini, sini. So kita dah close, memudahkan kita untuk jadikan dia 3D drawing. Kalau anda kata tak close, tak boleh jadi. So contoh saya buat lagi satu. Let's say saya buat letak juga macam ni, katakanlah tak. Ni dikira tak close lah, kita tak lengkapkan dia. Saya tekan press pull ni, dia tak jadi apa-apa kat dalam ni. Kalau anda kata saya tekan kat sini, saya lalu saja ke sini, dia jadi highlight warna biru dekat. So dia faham lah kita nak pilih yang bahagian ni. Yang ni dia tak boleh nak pilih. So saya tekan kat sini, select object ni, saya klik, automatic saya boleh tarik ke atas dan kamu akan nampak dia akan naik ke atas. Sambil dia naik atas tu, dia tunjuk jugalah berapa milimeter dan sebagainya tu dekat bahagian tengah tu. So kita boleh naik atas, kita boleh turun bawah. Sebab kita dah main dengan 3D plane ni, dah tak jadi satu layer sahaja. Kita ada ni lah 3D punya environment lah untuk kita mainkan. So tapi selalu ni kita akan guna naik atas lah. Okay, naik atas sebab kita nak buat cube 100. So kita kena type je lah, senang. Okay, so jadilah kita punya cube kat situ. Okay. Alright, seperti biasa kalau anda kata kita nak gerak-gerakkan ni, tekan kita punya ruler mouse ni, tarik lah kita punya pen tu. Okay, so ni adalah bentuk 3D shape kita. Walaupun nampak macam masih 2D, sebenarnya dia adalah 3D. Sebab apa 3D? Ini. Walaupun nampak itu sebab dia adalah wireframe istilahnya kan. So kalau kamu tekan kat sini, kita ada banyak contoh bentuk lain yang kita boleh buat menggunakan blok ni. So kalau contohnya saya nak buat, tekan ni, boleh keluar bentuk macam tu. Kita tekan shaded, bentuk macam tu. Kita tekan shades of grey, contohnya dia jadi macam tu. X-ray pula kita boleh nampak dalam dia, kalau ada lubang apa ke lagi mudah nampak. So ni antara lain lah kita boleh guna. Saya buat masa ni saya akan guna shades of grey lah. Okay. Alright, bila dah dapat tu, kita dah tahu ni adalah satu blok cube yang perfect cube 100. Ini saya buang sebab kita tak guna lah dah. Sama juga boleh guna lasso kalau nak senang, warna hijau ni punya lasso kita buang. Okay. Now yang menariknya kat sini adalah saya nak tunjuk kat kamu tentang UCS tu, kepentingan UCS. Okay, UCS ni bila saya lalukan ke atas ni, kamu perasankan dia punya color yang dekat cursor saya tu sama dengan cursor yang dekat sini kan. Dia punya axis kan, warna dia sama, Y sama arah, hijau sama arah hijau, merah parallel dengan merah dan biru parallel dengan biru. Tetapi kalau saya lalukan kat sini, okay, asalnya tak ada apa-apa kan. Kita kena tukar something namakan sebagai dynamic UCS. So bagaimana kita nak keluarkan tu, kita tekan sini. Kita ada sini dynamic UCS. Tekan dia, keluar option ni. Bila dah keluar option ni, maksudnya kita boleh manipulate kita punya UCS coordinate. Okay, so apa akan jadi ialah bila kita contoh kita nak lukis something, kita ambil katakanlah bulat ni kan, kita nak lukis, kita berdasarkan bagaimana kita nak lukis, kita punya UCS tu akan berubah. So kalau anda kata saya ke plane ni, dia highlight plane ni maksudnya kita nak draw 2D shape kita dekat plane ni lah. Sebab apa kita nak draw kat sini? Sebab kita mungkin nak ke sisi lah, kita nak extrude dia ke sisi kan, kita nak besar panjangkan dia ke sisi, ataupun kita nak buat lubang daripada tepi ni. Daripada tepi ni kita nak lubang terus ke sana kan, bukan nak daripada atas. So nak manipulate ni, kita seperti mana saya sebut tadi, kita kena buat 2D drawing dulu. Bila buat 2D drawing dan kita boleh buat extrude kan. So nak buat 3D drawing kena di plane yang tertentu lah, yang mana kita nak buat kan. Okay, boleh nampak kat sini bila dia highlight plane kat sini, UCS dia berubah. Y dia dah jadi 90 darjah, dongak ke atas.
X dia masih parallel sama dengan X tu, tapi Z dia pun dah turun ke bawah, 90 darjah turun ke bawah kan. Sebabkan saya sebut tadi X dengan Y yang kita boleh lukis tu di drawing kan. Itu sebabnya di plane ni X dengan Y harus berada pada flat plane tu. Apa betul kalau anda kata saya bawa ke sini, kamu akan nampak dia punya plane dia pun berubah, dia punya highlight bagaimana kita nak lukis tu, surface tu berubah kan. Dan at the same time kita punya hijau dengan merah tu pun masih lagi tertekap pada plane tu. So tu kepentingan UCS ni, sebab kita nak fahamkan kita nak lukis bagaimana kan. Kalau ikutkan World Coordinate System, iaitu yang asal tu lah, yang dekat origin ni, memang takkan berubah lah kan. Ikutlah mana kamu nak pusing macam mana pun, dia still tetap maintain kat situ, dia punya coordinate still sama. Tapi kalau untuk UCS ni, kita berdasarkan bagaimana yang kita nak lukis. Itu yang kepentingannya. Tapi kalau anda kata saya duduk kat atas ni, kamu akan nampak kan dia hijau sama dengan hijau, X sama merah sama dengan merah, lebih parallel kan. Sebab dia plane yang sama lah dengan yang bahagian bawah. Okay, sekarang saya dah pilih circle, saya nak lukis circle kat sini. Seperti mana biasa, sebab saya dah on semua benda ni. Semua benda ni, antara lainnya macam contohnya extension ni kan, dia membantu kita mencari titik tengah. Macam mana kita nak tahu titik tengah, walaupun saya tak tahu, kita cari je bahagian sini, midpoint. Kita tarik ke sini pula, midpoint lagi tu, so dia dah macam lock kat situ midpoint kan. Nak confirm lagi, kita pergi ke sini pula, midpoint. Pergi pula midpoint sini. So kita tahu ni adalah titik tengah ni. Okay, kita buka, katakanlah saya nak buka 30. Okay, dah ada lubang kat situ. Now, kita pergi ke tepi ni pula. Tekan circle lagi dan dia akan tukar. Oh, by the way, untuk dynamic UCS ni, selain daripada cara kita ada macam ni kan, on off ni, bila saya tekan ni jadi off lah. Saya tekan sekali lagi, jadi on. Satu lagi cara yang mudah ialah tekan function 6. Tekan function 6, dia akan jadi off. Kalau anda kata tekan sekali lagi, dia akan jadi on. So saya nak on lah sekarang ni kan. Saya prefer on sebab dia mudah untuk kita cari bagaimana plane mana yang nak buat. Okay, so tekan sekali circle ni, saya cari dia punya mid plane ni pula. Okay, mid plane dia 30. Dan sini pula. Bila dalam keadaan standby mode, memang tak ada ni lah, dia takkan bergerak lah kan. Macam mana nak tahu standby mode, sebab dia ada square kat tengah tu. Tapi bila kita dah tekan ni, dia jadi hilang. So ni maksudnya kita dah boleh start case lah, menggunakan apa yang kita nak comment tadi tu. Okay, so cari di tengah sini 30. So kepentingan plane ni adalah supaya kita boleh pilih plane mana kita nak lukis, dan secara automatik bila kita guna dynamic UCS, dia akan terus ubah ke arah plane tu. Kalau anda kata kita tak buat macam tu, nanti dia, kalau anda kata kita buka tu, nanti dia jadi tak jadi macam ni lah. Mungkin dia jadi lepeh macam ni kalau anda kata kita nak buat kat sebelah ni. Tu kepentingannya guna dynamic UCS tu lah. Okay, now saya nak buat lubang. Macam mana nak buat lubang? Tekan sekali press pull. So bila tekan ni, dia suruh pilih objek. Mana-mana objek yang close objek, dia boleh pilih kan. Contohnya macam ni. Ni adalah bahagian ni lah. Dia akan extrude keseluruhannya kan. Sama ada extrude ke atas atau ke bawah. Saya nak extrude yang lubang ni kan. So tekan circle ni. Kalau saya naik ke atas, dia akan jadi bentuk satu lagi objek lah. Sambungan ke atas tu. Macam Lego pun ada kan. Tapi kalau anda kata saya turun ke bawah, solid dengan solid tak jadilah kan, macam meaningless lah. Jadi dia faham kalau anda kata sudah solid, benda ni kat bawah ni dah solid, saya turun ke bawah ni bermakna saya nak buat lubang ke dalam dia. Sebab dah ada solid kat situ. So saya tahu panjang ni adalah 100, kita tekan 100 jadi lubang. Okay, next kita buat belah ini. Pilih yang ni, sama juga kalau naik ke depan dia akan memanjang ke situ. Ke belakang ni dia faham lah sini adalah solid, jadi dia nak buat lubang lah. Tekan macam tu. Next kat sini pula kan, ke depan tu macam tu, kalau ke belakang 100 akan jadi lubang. Maka jadilah cube yang ada 3 lubang lah kan. Okay,
So ini kita boleh tengok dalam bentuk lain lah, contohnya macam X-ray. So kita boleh nampak tak berapa jelas juga lah kan. Tapi boleh, kalau even yang asal ni pun kita boleh nampak lah sebenarnya dia adalah lubang, 3 lubang lah kan, 1, 2, 3 kita dah tembuk ke situ. Okey, cara nak kita tengok satu-satu objek ni, kalau pen biasa hanya gerak kiri kanan kan, atas bawah, dia tak boleh nak rotate. Macam mana nak rotate? Tekan shift, tekan pen sekali lagi. Cara tekan pen tu kan, maksudnya tekan scroll tu, drag, tekan shift, sambil tekan shift. So kita boleh pusing-pusing dia, tengok kan, atas, bawah, tepi ni, itu kan. Ini cara mudah untuk kita nak rotate punya objek lah. Kalau lagi satu cara yang lagi laju, macam ni lah. Kalau top, kita tengok atas. Kalau left, kita tengok ke left. Kalau nak tengok daripada tepi, isometric lah kan? South east isometric kan? Jadi macam tu. South west isometric. Kalau kita ke home, kita patah balik lah. Ok, so kembali ke yang asal. Sekarang ni lagi satu cara kita nak rotate dia ialah menggunakan option kat sini. So kat sini ada orbitnya kan. So yang first kita guna orbit yang tadilah, kita guna yang shift tadi. Kita boleh juga guna free orbit ni, lebih kurang sama juga. Kita just kita tekan dekat bahagian ni, tak payah scroll mouse, kita just klik biasa. Klik biasa, kita boleh gerak-gerakkan dia atas bawah. Okay, ni lebih fleksibel lah sebab dia bagi free orbit untuk suka hati. Kalau yang orbit tadi tu dia ada height juga lah, sampai ke bawah dia akan berhenti. Lagi satu ialah continuous orbit. Continuous orbit ni kalau kita tekan klik sekali atau kita drag, klik drag, dia akan menyebabkan benda tu gerak tanpa henti. Kan? Sekadar dia nak bagi macam display lah. Pening pun pening juga. Kalau anda kata kita drag lagi laju, lagi laju lah dia orbit dia, tak berhenti. Ok, so nak mula pening ni, so tak payah buat dah. Stop. Ok, so balik ke orbit ni, tekan shift. Okay. Kita orbit. Ok. So habis konsep yang pertama. Sini anda boleh explore sendirilah apa benda yang ada kat sini, ataupun anda kata kita nak guna coordinate system, ada segi viewing system yang ni pun boleh juga untuk hasilkan dia, ataupun lagi satu yang ni. Dari sini pun kita boleh guna, kita tekan top, dia akan tengok atas, tengok tepi ni, tengok ni, back dan sebagainya lah kan. So kita dapat sini tadi. Okay. Saya pun suka juga guna ni. Kalau anda kata kamu rasa ini lebih selesa, dan boleh gunalah. Okay, so that's the first step yang kita nak buat. Okay, so dah familiar dengan yang first tadi. Next step kita nak buat ialah nak lukis gambar yang di sebelah ni, gambar yang biasa saya tunjuk lah dalam kelas kan. Okay, so seperti biasa kita mulakan dengan base dulu, dan kita boleh extrude naik ke atas. So first thing kita boleh buat ialah kita punya petak kat bawah tu, the range is 150, 100. Okay, tekan ni, alright, snap, 150, 100. Kita punya circle ni 50. So I think we have our base lah. Okay, now daripada sini kita boleh guna press pull untuk kita hasilkan kita punya extrude ke atas. Tekan press pull, tekan select object. So saya tekan ini sebabkan ni adalah close. Saya tekan ni, dia akan gerak ni saja kan. Tapi boleh perasan kat bawah ni dia tulis multiple. So kalau anda kata kamu tekan kat multiple ni, kita boleh pilih lagi satu objek yang close untuk kita gabungkan sekali. Tekan sini, kita tekan enter. Nah, sekarang kita boleh gerakkan dua-dua. Now kita nak adalah 19. Boleh rujuk ke dalam gambar tu lah. We want 19.
Okay, dapatlah kita punya bentuk. So wireframe ni kita tukar balik. Saya nak guna shade grey ni. Okay, so ini yang asas. Okay, now sekarang ni satu close objek, ni pun satu close objek. Memandangkan dua ni adalah dikira sebagai dua objek yang berbeza, kita nak kena gabungkan dia. Macam mana kita nak gabungkan dia? Kita ambil ini, solid union, tekan dia dan suruh pilih select objek. Tekan satu ni, enter. Dia akan jadi satu objek yang union, bukan dua objek yang berbeza. Okay, next, yang mudah kita buat yang bulat dululah kan. So guna bulat ni, kita cari di tengah macam seperti biasa saya kata tadi. Ini kalau on semua ni, kita on semua ni, dia akan memudahkan kita untuk cari yang tengah. Kita pergi ke circle ni pun kita dah boleh nampak dah kan. Kita circle. Okay, ini kena elakkan daripada auto mode, snap mode lah. Kita pergi sini, kita dah nampak dah circle tu. Ataupun kita pergi ke tepi. Okay, ini adalah kita pergi di tengah. Kita ada dua circle, satu diameter 8, satu lagi 19. Kita buat yang 8 dulu. 4 lah dia punya radius. Dan second one 19 tu ialah 9.5. Okay, now kita buat press pull juga. 8 tu through hole. Kita tekan sini, kita tarik ke bawah, which is 19 lah, maksimum kan. Kita tarik pula lagi satu yang luar ni ke bawah, tapi memandangkan dia hanya 10 kan, dia tak sampai ke bawah. So kita ada dua hole yang berbeza. Kita tengok dari sini lah. Saya tekan shift from mouse ni, ada dua hole yang berbeza kat situ. Okay, so that's so far so good. Now kita nak bina yang tepi ni. Macam mana kita nak bina yang tepi ni? Dia punya besar dia ialah 44 dengan, kalau daripada bawah ni 75 lah. Tapi tolak dengan 19 tu. Actually kita buat yang base kecil dia dulu. Yang tu sama je kan. Okay, so macam mana kita nak buat base kecil tu? Kita tekan yang ni, kita ambil dari tepi ni sampai ke sini. Dia punya panjang adalah 44 dan kita nak dia 100. Okay, we got that. Press pull, tarik ni. Ini panjang dia 25 lah, daripada bawah 25, tapi ketebalan yang bawah ni adalah 19. So 25 tolak 19, kita nak 6 sajalah sini. Itu adalah kita punya base point kat bawah tu kan. Okay, escape. Next kita buat, okay, ada beberapa cara kita nak buat yang sebelah tu. Saya tunjuk satu cara saya, iaitu kita buat dulu dua pillar lah, dua bongkah yang besar, yang rectangle, and then baru dari situ kita boleh potong macam cara ni lah kan. Kita extrude tadi, kita potong bongkah tu. Itu salah satu cara lah. Okay, so macam mana kita nak buat? Kita ambil dari sini. Boleh nampak kan, bila dah highlight tu maksudnya kita bermain dengan bahagian plane tu sahaja. Kena make sure kita highlight yang betul lah. Kalau dia highlight kat sini, saya buat, kamu akan nampak dia punya plane dia lain kan. Dia plane yang naik ke atas. So kita tak nak tu, kita nak supaya dia plane kat sini lah. So tarik dari sini. Ialah, kalau kita ingat balik, dia punya buka dia ni adalah, okay, dia 100 bahagi 250. Lepas tu yang tengah tu ada 19. So 19 bagi 2, 9.5. 50 tolak 9.5 ialah 40.5. 40.5. And then ni still 44. Okay, sama juga sebelah sini. 44 dengan 40.5. Okay, kita press pull lagi, tarik ni ke atas. Nah, sekarang ni kita dah cover 25 kat situ. Panjang daripada bawah ni sampai ke atas adalah 75. So 75 tolak 25, 50 lah. Ini sama 50. Okay, nak bentuk dah kan. Alright, now yang ni yang tricky part sikit, perlu perhatian
Macam mana kita nak buat tu? First of all, bila dah hasil semua ni, kita buat option erase. Tulis erase, apa? Erase. Okay. So select object. Kita select semua ni. Kita select semua ni. Kita nak buang semua objek yang 2D sahaja. Yang dah jadi block, kita tak nak buang. Kita nak buang hanya 2D, which is the line yang kita buat tadi lah, yang bawah-bawah ni semua kan. So how do we do that? Kita tekan shift. Ini kalau anda kata saya tekan enter sekarang ni, semua akan terbuang lah kan? Kita nak buang yang hanya bahagian-bahagian 2D saja. So tekan shift, kita select balik bongkar-bongkar yang kita dah buat ni. So bila dah select tu, kita tekan enter. Yang tinggal hanyalah bongkar, tetapi yang 2D shape tu semua dah hilang. Okay, dah kita buang semua 2D shapes yang kita dah buat tadi. Sekarang ni baru senang untuk kita buat tambahan 2D drawing supaya kita nak buat yang taper tu lah kan. So untuk yang sekarang buat masa ni, kita just buat biasa untuk extrude ataupun cut. Macam mana kita nak buat ialah, satunya kita kena make sure ada line supaya kita tahu bagaimana yang kita nak buat triangle tu kan. So sini kena ada line, di sini kita tahu dalam 12, sini pun kita tahu up ni adalah 10 kan. So kita guna kaedah ni dekat bahagian sini. Kalau anda kata dia tak buka lagi, selalunya dia akan extract edges. Tapi kita tak nak extract edges, kita nak copy edges. Tekan tu, dan kita pilih yang edge yang ni. Enter. Kita terus specify base point. Kita ambil base point yang atas dengan mudah. So kita tarik ke sini sebanyak 12. Okay. Ini pun sama. Kita buat specify edge ni. Kat ujung ni. Enter. Specify base point ke atas. Tarik ke sini. 12. Make sure yang ni adalah auto mode balik lah kan? Kalau anda kata dia off, kena on balik. Kita nak yang ini, enter, naik ke atas 10. Ok, so kita dapat hujung ni dan hujung tu kan. Dari sini kita boleh gabungkan menggunakan line biasa lah. Tarik dari sini turun ke bawah. Ini pun sama. Daripada sini gabungkan dia sampai ke atas ni. Ini tak nak. Sekali. Okey. Sini ke sini. Alright. Kalau betul macam tu, kita boleh buang lah. Tak perlu dah ni. Okay. Now kita cuba extrude press pull ni. Ambil bahagian ni, kita tarik ke belakang. Maka terpotonglah bahagian tu. Sama juga ni, kita tarik ke belakang 44. Kita potong. Hasil lah kita punya bentuk yang kita nak. Nak buang yang ni, kita tekan je lah. Erase. Erase. Pilih semua. Shift. Tekan block tu. Dan kita tekan enter. Maka hilang lah semua yang 2D shape yang kita dah buat tadi. Berhasil lah apa yang kita nak. Itu saja untuk hari ni. Kita jumpa lagi untuk minggu depan untuk belajar tambahan berkenaan 3D. Assalamualaikum dan salam sejahtera.